Hubungan erat Malaysia-China terus diperkukuh menerusi peranan aktif Persatuan Persahabatan Malaysia-China Sabah PPMC yang melibatkan kerjasama strategik dalam perdagangan, pendidikan dan pertukaran budaya. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Chan Fung Hin berkata, usaha proaktif persatuan di bawah kerangka inisiatif jalur dan laluan memberi impak besar kepada sosioekonomi negeri. Tahun lalu, lebih 20 bilion ringgit nilai ekspor komoditi Malaysia ke China. Jumlah nilai dagangan turut mencecah 212.04 bilion dolar Amerika. Ia meningkat 11.4% berbanding tahun 2023. Datuk Chan berucap dalam majlis perasmian pejabat PPMC di Kota Kinabalu. Majlis pelancaran disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Sementara itu, Presiden PPMC Dr. Oh Eh Sun memberitahu pelancaran pejabat ini komitmen baharu PPMC dalam memperluas jalinan kerjasama dengan China. Ia terutamanya dalam bidang pelaburan, pelancongan dan pemerkasaan belia. Beliau juga memaklumkan pembentukan Borneo Alliance antara rakan persatuan dari Sarawak, Brunei Darussalam dan Kalimantan Indonesia memperkukuh lagi kerjasama serantau dengan China. 2,568 unit rumah mesra rakyat RMR siap dibina di Sabah setakat Jun tahun ini. Daripada jumlah itu, daerah Penampang mencatat jumlah terbanyak iaitu 343 unit. Adun Kepayan Jenny Lasimbang berkata program kendalian Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB ini penting dalam menyediakan rumah kepada golongan berpendapatan sederhana. Ramai orang tidak tahu bahawa SPNB ini menawarkan juga 20,000 subsidi. Rumah ini adalah berharga 85,000. So when they have the subsidy, it's actually affordable. And especially young people. Ini setiap kali bila saya interview orang muda, harapan dia adalah mendapat rumah sendirilah. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan majlis penyerahan kunci dan surat tawaran RMR di Kepayan. 5 penerima mendapat kunci rumah masing-masing, manakala 5 lagi menerima surat tawaran pembinaan rumah baharu. Memang berbaloi lah orang bilang. Kepada siapa-siapa yang mau memohon pun memang bolehlah. Syukur, terima kasih kepada SPNB bagi peluang sama kami yang ayalah keluarga kecil ni ada peluang ada rumah sendiri. Rumah sekarang mahal bah. Loan and everything. Dapat ini skim SPNB kan memang grateful lah dapat because it's affordable. For me kan saya encourage everybody lah untuk apply because like I said it's affordable bah. Inisiatif Kemudahan Rakyat IKR di bawah Kementerian Ekonomi mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur terutama di kawasan kampung. Inisiatif itu memudahkan proses permohonan projek infrastruktur awam berskala kecil secara terus kepada kementerian berkenaan. Inisiatif kemudahan rakyat yang sebenarnya kemudahan dan merupakan satu alternatif baru yang boleh dibuat oleh penduduk kampung ataupun komuniti kampung ataupun NGO dan sebagainya untuk memohon projek pembangunan infrastruktur di sesebuah kawasan kampung yang ada di khususnya di seluruh negara. Datuk Nizam berkata demikian selepas merasmikan Dewan Mini dan pembahagian tanda nama Lorong Kampung Kinabutan Bukit. Beliau berharap setiap kemudahan yang disediakan kerajaan ini sentiasa dijaga dan dimanfaatkan sepenuhnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Nizam yang juga Adun Apas memaklumkan 20 rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ di Dun Apas bagi tahun 2024 telah siap 90%. Selebihnya berada di peringkat akhir pembinaan. Pemerkasaan wanita bukan sekadar agenda sosial, malah menjadi kunci kepada pembangunan negeri yang lebih inklusif dan mampan. Menyedari hakikat itu, kerajaan negeri terus mempergiat usaha memperkukuh peranan wanita sebagai pemimpin dan pembuat keputusan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, program pemerkasaan bersama pemimpin wanita Sabah Anjuran Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEHWA menjadi platform penting memperkasa golongan wanita negeri ini. Beliau berucap merasmikan program berkenaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC.
Teks ucapannya disampaikan pembantunya Datuk Flavia Ng. Ketika ditemui, Datuk Flavia berkata inisiatif ini membuka ruang kepada wanita untuk menimba ilmu, membina jaringan strategik dan memainkan peranan aktif dalam pembangunan negeri. Kita mau melahirkan wanita-wanita yang lebih cenderung berani untuk menonjolkan diri dalam dapat diberi peluang bersama dengan mungkin dalam sesi libat urus dan juga pembuat keputusan. Pemerkasaan wanita memerlukan usaha menyeluruh dan kerjasama pelbagai pihak termasuk Majlis Penasihat Wanita Sabah, MPWS dan JEHWA selaku Sekretariat Pelaksana Utama. Lebih 1,300 pemimpin wanita dari seluruh Sabah menghadiri program ini. Pelaksanaan beberapa projek pembangunan strategik di Kuala Penyu masih menunggu kelulusan peruntukan daripada kerajaan negeri. Projek pembangunan dirancang melibatkan pembinaan Esplanade, Dewan Kebudayaan, Pasar Baharu dan Tapak Tamu Kuala Penyu. Menurut Adun Kuala Penyu Datuk Limus Juri, pelaksanaan projek tersebut antara inisiatif membangunkan daerah dan demi manfaat masyarakat setempat. Banyak lagi pembangunan yang lain akan kita bawa untuk membangunkan daerah Kuala Penyu supaya Kuala Penyu ini satu daerah pelancongan yang sama dengan daerah-daerah yang lain. Datuk Limus yang juga pembantu Menteri Kerja Raya menyatakan demikian di Kuala Penyu. Dalam pada itu, beliau memaklumkan pembinaan sebuah pusat peranginan di daerah ini masih dalam pelaksanaan. Pusat Seri Mengasih Tanjung Aro lancar bangunan baharu Pusat Latihan Gangguan Spektrum Autisma ASD. Bangunan itu diubah suai bagi menyediakan sokongan khusus dan komprehensif kepada golongan berkenaan. Pelancaran disempurnakan Tunku Mariam Sultan Iskandar yang mahu semua pihak menyokong golongan tersebut. Pusat ini sudah bekerja berkhidmat untuk memberi kanak-kanak ini latihan dan memberi mereka peluang untuk hidup sebaik mungkin. Dan mereka hantar pelatih pergi ke negeri Jepun untuk latihan dan balik pulang dan untuk ajar pelatih-pelatih lain dan mereka perlu banyak lagi sokongan. Sementara itu, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Pusat Seri Mengasih Datuk Suzana Liau memaklumkan 4,670 kanak-kanak berumur 7 tahun ke bawah menghidap ASD. Jumlah itu berdasarkan rekod Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah. Kalau boleh kan kita mau tambah lagi lah kerana kita perlu banyak lagi kanak-kanak kan menghadapi masalah seperti ini, intellectual challenge children. Jadi kita harap kalau boleh ditambah lagi lah, nanti kita akan memperbaiki bangunan yang lain supaya ada lebih banyak ruang supaya mereka boleh hadir. Pusat latihan ini dilengkapi bilik darjah khusus, bilik terapi dan ruang integrasi sensori. Selain kawasan latihan vokasional yang direka khas bagi memenuhi gaya pembelajaran dan keperluan individu ASD. Pertandingan nyanyian rentas budaya bukan sahaja mencungkil bakat baharu, malah menyatukan rakyat pelbagai etnik menerusi platform muzik. Ia sekaligus menyemarakkan semangat saling memahami antara rakyat pelbagai latar belakang. Adun Kukusan Datuk Rina Jainal berharap program ini dijadikan sebagai acara tahunan sebagai tarikan budaya dan simbol perpaduan nasional. Semua pihak juga perlu menyokong penuh program ini yang diyakini mampu menarik kehadiran pelancong. Ya, bahawa muzik itu sangat berjiwa universal dan boleh diterjemahkan walaupun pelbagai bahasa, walaupun bukan dalam bahasa ibunda kita, menyanyikan lagu. Ini adalah satu pertembungan budaya yang sangat unik dan kita harus raikan. Datuk Rina memberitahu sidang media selepas menyaksikan pertandingan nyanyian rentas budaya 2.0. Seramai 65 peserta dari seluruh negeri menyertai pertandingan ini. Baik, sekianlah paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Bu Mawin di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.